Ruang dalaman rumah sudah semestinya menjadi antara lokasi pilihan keluarga bagi meluangkan masa bersama-sama, terutama ketika musim wabak COVID-19 ini. Namun, kita sebenarnya masih berisiko untuk dijangkiti virus itu jika terdedah dalam ruangan yang tiada pengaliran udara yang baik. Pengudaraan yang lemah boleh menyebabkan aerosol ataupun zarah virus yang lebih kecil digantung di udara lebih lama serta mampu bertahan selama beberapa jam. Dengan meningkatkan pengudaraan di dalam rumah seperti membuka tingkap dan pintu serta penetapan penyaman udara yang betul mampu mewujudkan suasana yang lebih baik dan segar. Bagi membantu masyarakat untuk lebih memahami kaedah dan sistem pengudaraan, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia KSM telah mengeluarkan garis panduan yang merangkumi persekitaran kemudahan kesihatan, kawasan awam, tempat tinggal dan bukan kediaman bagi rujukan bersama. Jadi terima kasih kepada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Sumber Manusia kerana mengeluarkan panduan ini untuk rakyat Malaysia menjaga dan memantau kualiti udara mereka. Jadi kita bersama-sama ahli-ahli jawatankuasa ini iaitu pengerusinya Professional Technologist Hazlina Yon, Ketua Bahagian Pengurusan Kimia Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dan juga merangkap pengerusi jawatankuasa, dan juga Engineer Mokhtar Sabtu, Ketua Seksyen Konvensyen dan Penyelarasan Kimia Kebangsaan Bahagian Pengurusan Kimia juga dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Kerja, merupakan seorang ahli jawatankuasa. Assalamualaikum kepada guest-guest kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Mungkin kita mulakan perbincangan kita bagi mereka yang tidak begitu tahu berkenaan dengan konsep pengudaraan yang terbaik secara asasnya, secara mudah untuk difahami. Apakah yang boleh diuraikan berkenaan terma ini? Kita mulakan dengan Puan Hazlina dulu. Silakan Puan Hazlina, jangan lupa unmute mic anda. Alhamdulillah. Silakan Puan. Teruskan Puan. Kualiti udara dalaman di rumah adalah ataupun indoor air quality adalah bermaksud kualiti udara yang bebas daripada bahan cemar ataupun kontaminan yang boleh memberi kesan kesihatan dan keselesaan pada penghuninya. Itu dimaksudkan dengan kualiti udara dalaman. Okey, mungkin ada sedikit kesilapan gangguan teknikal di sana. Ya. Kalau boleh Puan, kita kena mutekan mic Puan seketika ya. Itulah dia. Itulah yang terjadi bila kita bekerja dari rumah. Jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada guest-guest kita. Kebiasaan norma baru ya. Norma baru. Jadi insya-Allah kalau kita dapat bertanya dengan Engineer Mokhtar Sabtu pula mungkin mikrofon beliau alhamdulillah boleh berkongsi. Jadi antara panduan-panduan yang diberikan tu, saya nak tahu tentang peralatan-peralatan yang boleh digunakan. Ada yang membuat investment lah, membeli air purifier atau pembersih udara, ada yang membeli pengayon udara, ultraviolet light dan sebagainya. Jadi semua ni memakan kos yang tinggi untuk invest ya. Jadi apakah sejauh manakah keberkesanan alat-alat ini dalam menjaga kualiti udara kita? Dipersilakan Encik Mokhtar Sabtu. Okey, terima kasih Encik Nas. Okey, memang kita ketahuilah di pasaran ni banyak peralatan-peralatan yang dikatakan boleh membantu membersihkan udara di dalam suatu kawasan. Memang kita menggalakkanlah pihak-pihak di luar sana menggunakan peralatan-peralatan yang boleh membantu membersihkan udara. Sebagai contohnya, kita boleh menggunakan portable air purifier yang boleh membersihkan udara dari segi partikel ataupun zarah-zarah terhampai ataupun ionizer yang dikatakan boleh membersihkan virus-virus ataupun bahan cemar yang terdapat dalam suatu kawasan. Baik, Cik Buta, kita melihat ini antara panduannya seperti buka tingkap dan sebagainya. Tetapi bagi kawasan-kawasan yang mungkin sedikit tertutup, mungkin sedikit gangguan di situ. Mungkin bagi kawasan seperti pejabat yang menggunakan orang kata penghawa dingin yang centralized, terpusat. Terpusat. Jadi
hakikatnya udara itu dikongsikan di seluruh bangunan. Jadi sekiranya mempunyai sistem sebegini, bagaimana kita nak memastikan udara kita bebas COVID-19 dan juga sebarang virus dan bakteria yang lain? Silakan, Cik Mokhtar. Okey, berdasarkan kajian-kajian, kalau kita tengok pada literature review ataupun kajian-kajian yang telah dijalankan di luar negara, belum dapat dibuktikan secara saintifik bahawa COVID-19 ni boleh memasuki dalam sistem pengudaraan, terutamanya pengudaraan kita panggil centralized aircon lah. Yes, Di pejabat kita ni, kita ada kebanyakan pejabat-pejabat menggunakan centralized aircon. So dalam centralized aircon ni, kita ada sistem AHU, Air Handling Unit. So dalam Air Handling Unit ni adalah tempat di mana kita boleh menapis udara yang kita supply dan return. So apa yang pentingnya dalam panduan kita ni, seboleh-bolehnya udara daripada luar tu dia ada damper, kita buka is 100%. Tetapi kita kena pastikan bahawa kalau kita nak buka tu, sistem tu boleh berfungsi. Jadi kita bersistem. So bila kita dapat udara yang bersih daripada luar, dicampur dengan udara kita yang kita return daripada udara ruang di pejabat, so kita akan mendapatkan udara yang lebih baik lah. Kita nak perlukan fresh air. So that's why kita akan panggilkan sistem pengudaraan, kita panggil ventilation system. Okey. Kalau kita sebut ventilation system ni, dia bermaksud kita ambil udara daripada luar, campur dengan udara kita campur dengan udara yang masuk daripada sistem kita. So kita supply kepada bahagian-bahagian di office ni lah. Baiklah, jadi kalau masih sedang dalam pengajian, insya-Allah kita terus tetap buka pintu walaupun ada pengudaraan di sana. Tapi yang saya nak tahu ni tentang julat suhunya. Dikatakan dalam panduannya, ya, julat suhu penyamaan udara yang disyorkan adalah antara 23 darjah hingga 26 darjah dan juga kelembapan relatifnya 40 hingga 70%. Boleh tak Puan Hazlina terangkan kenapa? Okey, suhu yang kita dalam range yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Cik tadi, 23 hingga 26, itu adalah sesuai untuk di kawasan kita lah, iklim tropika, yang mana boleh memberi keselesaan. Dan relative humidity yang ditetapkan ini sebenarnya diambil daripada Data Amalan Industri Indoor Air Quality ataupun Kualiti Udara Dalaman 2010, yang mana dalam range ini memberi keselesaan thermal dan relative humidity yang tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi boleh menyebabkan berlakunya kulat. Terlalu rendah juga akan menyebabkan kekeringan, sakit tekak dan sebagainya. Jadi within range tadi itu adalah yang terbaik untuk iklim tropika dan juga untuk keselesaan rakyat penduduknya. Untuk menghalang kulat daripada membiak dan juga virus COVID-19 juga boleh membiak dalam keadaan sebegitu kan. Itulah sebabnya. Terima kasih banyak-banyak. Saya ingin tanyakan jugalah, mungkin kembali kepada Cik Mokhtar, ya. Daripada sudut kawasan awam seperti pusat membeli belah dan sebagainya, mungkin sedikit sebanyak sebagai satu langkah berjaga-jaga, precaution. Kerana kita fahamkan shopping mall ni memang orang keluar masuk sentiasa. Dan juga pengudaraannya itu dikatakan orang kata centralized. Jadi bagaimana kita sebenarnya sebagai orang awam ataupun penjaga premis boleh memastikan kebersihan udara itu untuk keselamatan semua? Okey, kalau kita cerita pasal shopping kompleks, memang kita tahulah sistem pengudaraannya adalah sistem setempatnya. Dalam panduan kita ni, kita nyatakan bahawa seboleh-bolehnya, seperti saya kata tadi, sistem kita mengambil udara 100%. Daripada udara luar 100%. Seboleh-bolehnya. Tapi bergantung pada sistem lah. So yang paling pentingnya kita nak pastikan bahawa terdapatnya pengudaraan. So apa langkah kita nak pastikan bahawa ventilation ni adalah efektif? Dengan cara ini kita mengukur kandungan karbon dioksida. Karbon dioksida ini merupakan salah satu indikatif ataupun tanda aras untuk memastikan bahawa pengudaraan kita adalah pengudaraan yang baik. So dalam kita punya panduan Industry Code of Practice IEQ 2010 yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan menyatakan bahawa pada satu masa kandungan CO2 ni tak boleh melebihi 1,000
part per minit, ppm. Oh. So kita kena pastikan bahawa karbon dioksida ni tak melebihi pada bila masa pada kadar 1,000 part per minit. Yang tu yang paling penting. Kalau kita measure dia lebih daripada 1,000 part per minit, ini menunjukkan bahawa kadar pengudaraan adalah tidak efektif. So cara kita untuk nak meningkatkan, nak memastikan CO2 ni kurang, bawah daripada 1,000, seperti saya tadi, meningkatkan kadar pengaliran udara daripada udara luar tadi, itu yang pertama. Yang keduanya, kita boleh menghadkan orang yang masuk ke dalam shopping complex tu. Sebab orang yang ramai ni, seperti kita tahu, kita sedut udara oksigen kan. Kita manusia sedut oksigen, kita mengeluarkan CO2. So bila ramai orang, CO2 ni akan meningkat. So penggunaan yang sedia ada tu tak cukup untuk mengurangkan kadar CO2 ni lah. Itu salah satu cara yang terbaik untuk kita memastikan bahawa penggunaan kita ni adalah kalau saya tengok tu ada 700 lebih lah. So menunjukkan bawah 1,000. So penggunaan di MHI ni okey lah. Baiklah. Alhamdulillah. Jadi studio di MHI Lega, selamat. bujur. Alhamdulillah. Tapi yang peliknya Encik Mokhtar, bila saya pegang dan saya nak eksperimen lah, saya dekatkan diri saya dan saya hembus sikit, saya boleh nampak nombor dia naik, nampak tu. Jadi memang berkesan. Memang berkesan. Jadi kita syorkan suatu investment yang bagus ke untuk dapat CO2 meter untuk menjaga pengudaraan di tempat kerja dan juga di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli jawatan kuasa kita di sini. Terima kasih kepada Engineer Mokhtar Satu dan juga Puan Hazlina Yon di atas taklimat anda begitu. Terima kasih. Alright, jadi Semoga semua terus kekal selamat, ambil inisiatif lebih dan memastikan udara kita selamat, SOP dijaga. Apa salahnya untuk kita cek juga udara kita. Dan kita akan berehat seketika.